Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di menit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini kali memang bikin panas. Aku mau sound ini. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengguna pakai kuasa sewenang-wenangnya, yang tak sedar diri, memalukan dan bikin susah orang. Kamu share video ini supaya yang berkenaan tahu menghormati, tahu peranan, amanah. Jangan salah guna. Pernah dulu, kalau saya tidak silap, ada seorang menteri besar gila kat Malaysia. Dia kala pilihan raya digulingkan daripada kuasa kerana sang isteri, salah satunya puncanya, kerana istrinya terlalu can I advise you something, terlalu menyibuk dengan hal suami. Kali ini anak pula menyibuk. Jangan sampai nanti kau pula yang kalah tergolek-golek kerana anak pula. Dulu ada juga seorang anak lagi yang bikin panas. Mentang-mentang anak bapak dia ada kuasa, dia jadi kayangan. Dia jadi sampai ada nama istilah dia orang-orang kayangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya mau cakap nih? Kereta peronda, kereta pengiring itu untuk kegunaan rasmi. Kegunaan penting. Macam juga ambulan dipakai untuk kegunaan rasmi penting yang berkaitan dengan yang paling penting. Bukan nak pergi bersiar-siar bawa ambulan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kerana perangai teruk manusia-manusia begini yang menggunakan kuasa yang ada pada bapa kah, pada mama kah, pada siapa-siapa sajalah, dengan sewenang-wenang. Yang susah, orang-orang yang berkenaan, yang susah, yang tak bersalah pun. Contohnya, yang inilah sampai polis pengiring diminta untuk dimansuhkan untuk menteri dan timbalan menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya setuju. Kereta peronda, kereta pengiring menteri dan timbalan menteri penting. Tapi sekarang apa jadi? Sudah disalahguna pula oleh anak yang entahlah. Yang peliknya siap disiarkan di Facebook lagi. Kali ini kau kantoi lah padan muka. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begini cerita dia. Ada satu laporan media yang mendakwa anak ahli parlimen Baling, yaitu Abdul Aziz Abdul Rahim, menggunakan hikmat polis pengiring dalam kejadian di Pulau Pinang. Jadi ada siap dia punya klip video lagi. So nak lari macam mana lagi kalau memang dah ada? Ini fitnah lagi kah? Pengguna media sosial berkongsi klip video yang dikatakan memaparkan insiden berkenaan. Jadi ini video dia. Siap gelak lagi. Ada polis pengiring yo. Okey, ada polis pengiring. Sementara itu Ketua Polis Pulau Pinang akhirnya bersuara, yaitu Muhammad Suhaili Muhammad Zain, dalam kenyataan media pada hari ini telah mengesahkan kejadian tersebut. Menurutnya, satu rakaman video yang tular yang berdurasi 20 saat dikesan dimuat naik oleh pemilik akaun Instagram Anwar Aziz. Rakaman video yang memaparkan seorang lelaki memandu sebuah kenderaan dan diiringi dua anggota polis trafik menggunakan motosikal milik PDRM di Jalan Bukit Gambir di Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak PDRM kontijen Pulau Pinang mengesahkan berkenaan kejadian berlaku. Satu kertas siasatan tertib telah dibuka dan siasatan terperinci akan dilakukan ke atas kedua-dua anggota yang terlibat. Inilah yang saya kata. Kesian tuan-tuan dan puan-puan. Yang kena tempias bukan seorang saja, tapi dua orang. Kerana perangai anak-anak yang menggunakan kuasa sewenang-wenang. Tapi apapun, kita dengarlah penjelasan dulu nanti. Apa penjelasan
Kenapa dia pakai polis pengiring ini? Yang saya tahu polis pengiring hanya akan bertugas ketika hal-hal rasmi, nak cepat. Yang ini betul kan? Nanti kita tengoklah apa dia punya penjelasan. Pihak polis kata kenyataan itu, pihak polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai polis yang melakukan salah laku berkenaan, jelasnya. Kasihan. Tapi apa boleh buat? Itulah yang terjadi. Sementara itu, SIM yang juga setiausaha organisasi DAP berkata, tanpa mengira pihak mana yang menjadi kerajaan, hikmat polis pengiring kepada wakil rakyat itu perlu dimasukkan, katanya. Saya pikir saya tak setuju nih untuk dimasukkan. Jangan masukkan. Karena ada keperluan, memang betul. Tapi jangan salah guna. Nanti kalau tiba-tiba DAP memerintah, susah juga. Nanti sekarang temakan pula ludah sendiri. Jadi hati-hati. Daripada masukkan, kuat-kuasakanlah syarat-syarat yang lebih ketat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Katanya, you nak kejar masa, you keluar awal. Kalau tak, you selesaikan masalah kesesakan lalu lintas. Supaya semua pengguna jalan boleh sampai ke destinasi dengan selesa. Tak perlu outrider, katanya dalam kenyataan itu. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu? Kamu setuju tak dengan saya? Bahawa tak payah masukkan, tetapi kuat-kuasakan orang-orang yang berkenan pula. Anak-anak YB, anak-anak menteri, anak-anak timbalan menteri, anak-anak yang berkenaan, jangan suka-suka pakai kuasa yang ada pada family kamu. Nanti sekarang kamu punya family tunggang langgang kalah kerana kamu mau mengaku bahawa kamu salah seorang daripada yang berkenaan yang menyebabkan family kamu kalah dalam pilihan raya dan sebagainya. Hati-hati dengan apa yang kamu ingin lakukan. Minta puji juga. Tapi berpada-padalah. Jangan sampai menyusahkan orang. Sekarang 2 orang pegawai polis, pegawai trafik itu, sekarang yang kesian dia orang pula bakal juga kena tindakan tata tertib. Tak kak kesian namanya. Hanya kerana seorang yang menggunakan kuasa sewenang-wenangnya, yang ada kuasa padanya, yang minta puji, pergi pakai kuasa yang tidak boleh dipakai. Okey, so denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kamu komen banyak-banyak, badan muka. Itulah. Aku salut dengan PDRM yang memang integriti luar biasa. Tapi itulah. Kadang-kadang bukan salah diorang juga. Kena ikut arahan juga. Mana tahu kan? Apapun kita tunggu-tunggulah apa dia punya komen seterusnya. Okey? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye.